Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin membawakan kepada anda semua berkenaan dengan kisah seorang tabi'in yang bernama Rabi' bin Husaim rahimahullah. Rabi' bin Husaim ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Sangat luar biasa kesolehannya. Dia juga seorang yang warak, seorang yang suka bersedekah dan merupakan salah seorang ulama yang paling cerdas akal dia. Rabi' ini juga telah berguru dengan ramai para sahabat Nabi. Antaranya yang boleh disebutkan adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Musa Asy'ari dan ramai lagi para sahabat Nabi SAW yang lain. Jadi daripada banyak-banyak guru dia ni, salah seorang guru dia yang paling dirapat adalah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Rabi' ini dikatakan telah berguru dengan Ibn Mas'ud ni selama lebih kurang 20 tahun. Dan setiap kali Ibn Mas'ud bertemu dengan Rabi', pasti Ibn Mas'ud akan berkata, "Ya Aba Yazid," wahai Abu Yazid. Ini merujuk kepada Rabi' ni, Abu Yazid. "Lau ra'aka Rasulullah SAW," seandainya Rasulullah SAW melihat kamu, la ahabbaka, pasti dia akan mencintai kamu, pasti dia akan menyukai kamu. Ma ra'aituka marratan, tidaklah aku melihat kamu illa zakartul mukhbitin, melainkan akan mengingatkan aku tentang golongan mukhbitin. Dia kata apa? Kalau aku jumpa mu ni Rabi', aku akan mesti teringat golongan mukhbitin. Jadi satu persoalan timbul, siapakah yang dikatakan dengan golongan mukhbitin ni? Apa ciri-ciri golongan mukhbitin ni? Kau nak tahu, kena tengok Al-Quran. Jom tengok Al-Quran. Cari buka Al-Quran masing-masing. Buka surah Al-Hajj ayat 34 dan 35. Jadi secara ringkasnya lah, golongan mukhbitin yang disebut dalam ayat ini adalah yang pertama, allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum, iaitu orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Itu golongan pertama, mukhbitin. Yang kedua apa? Wasabirina ala ma asabahum, orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Sabar yang kedua. Yang ketiga apa? Wal muqimis solah, orang-orang yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat. Tiga. Yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, iaitu orang yang menginfakkan apa yang telah direzekikan kepada mereka. Subhanallah. Jadi itulah 4 ciri golongan mukhbitin yang disebutkan dalam ayat ni. Yang apabila nampaknya Ibn Mas'ud ke Rabi' ni, tekan teringat golongan mukhbitin. Sebab apa? Sebab Rabi' ni ada sifat-sifat yang dikatakan golongan mukhbitin ini. Jadi nak ceritakan satu kisah lah, bagaimana Rabi' ini adalah seorang yang suka menginfak, suka memberi, suka bersedekah. Satu kisah, ketika Rabi' ini dah lanjut usia, dah tua, dia hidap penyakit stroke, Al-Falish, bahasa Arab Al-Falish, stroke, lumpuh separuh badan, belah kiri dia lumpuh. Jadi suatu ketika datanglah 2 orang anak murid dia, Hilal dan Munzir, datang ke rumah Rabi' untuk ziarah Rabi' ni. Jadi ketika mereka berbual-bual, datang anak lelaki dia. Anak lelaki Rabi' ni datang beritahu bahawa ibunya, itu isteri Rabi' ni, telah menyediakan, telah menyiapkan satu kuih, satu masakan yang bernama khobis. Jadi khobis ni apa? Sahabat-sahabat, khobis ni adalah satu makanan, kuih ataupun halwa, manisan yang diperbuat daripada bahan-bahan yang mahal. Satu. Yang kedua, nak buat khobis ni perlukan masa yang lama. Gentil mungkin ambil masa lama nak buat khobis ni. Jadi anak lelaki datang baru tahu bahawa khobis ni dah siap masak dah, dan isterinya minta khobis ni rasa dah makan. Jadi khobis tu dibawa dan dipotong-potong. Ketika mana dia nak ambil tadi, Rabi' nak ambil khobis tadi, nak makan, nak suap ni, tiba-tiba rumahnya ada orang ketuk pintu kat rumah dia. Jadi apabila dibuka, siapa yang datang tu? Rupanya yang ketuk tu adalah orang yang luar biasa. Siapa? Orang gila.
Orang gila ketuk. Datang dengan keadaan baju yang kusut masai kan, rambut yang dan sebagainya, selekeh dan sebagainya, datang minta makanan kan, kelaparan kan. Jadi Robert ni mengarahkan anak dia tadi untuk bawa khabis tadi untuk diberikan kepada orang gila tadi. Jadi anak ni patuh je lah kan, patuh yang bawa makanan tu dengan niat untuk apa? Untuk berikan sepotong je lah khabis tadi kat orang gila tu. Tapi kan, bila orang gila tu nampak sedapnya khabis ni, dia ambil pinggan tu, dia makan semua sampai licin, air menjeje-jeje. Lalu bila dah habis makan tu, dia belah gitu je, campak pinggan dia belah gitu je. Jadi anaknya ni tadi kan, dalam keadaan tak puas hati, kutiklah pinggan tu kan. Lalu bertanya kepada ayah dia, wahai ayahku, semoga Allah sentiasa menjaga kamu kan. Tadi yang meminta tadi orang gila kan, dia tak tahu, dia tak mengerti pun nilai makanan yang diberikan kan. Jika engkau ayah kan menyuruh aku ambil apa-apa makanan di dapur, roti ke apa-apalah yang murah kan, pasti orang gila tu akan makan juga kan. Tapi kenapa kau mengarahkan aku untuk berikan khabis tadi yang mahal tadi kan? Apa jawapan Robert? Agak-agak apa jawapan Robert? Jawapan dia kata apa? Ya bunayya, wahai anakku, idza kana huwa la yadri, fa inna Allah yadri. Masya-Allah. Sungguh pun orang gila itu tak tahu nilai makanan tu khabis ke apa, mahal. Fa inna Allah yadri. Tapi sungguhnya Allah tu Maha mengetahui. Lalu Robert membacakan satu ayat Quran, surah Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan, kebajikan yang sempurna sebelum kamu infakkan sebahagian daripada harta yang kamu cintai. Dan apa-apa harta yang kamu infakkan itu, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Akbar. Hebatnya golongan salafus soleh ni, golongan tabi'in ni, golongan tabi'in yang telah dibina oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka hidup dengan Al-Quran. Jiwa mereka penuh dengan Al-Quran. Sebab itu Nabi kata dalam sabdanya, qala Nabi SAW, khairu ummati qarniya, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Yang maksud khairu ummati qarniya, sebaik-baik umat adalah kurunku. Kurunku, generasiku. Qarni ni kurunku, bukan coronavirus summa alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya siapa? Sahabat. Summa alladhina yalunahum, siapa? Generasi yang berikutnya tabi'in. Jadi ini tadi kisah seorang tabi'in, Rabi' bin Husaim. Jadi sama-samalah kita mencontohi kepribadian Rabi' bin Husaim, terutama ketika mana kita ditimpa ujian COVID, kita duduk rumah, kuarantin dan sebagainya. Cubalah untuk mencapai tahap mukhbitin tadi. Yang pertama apa? Bila sebut nama Allah, bergetar hati mereka, Yang kedua, sabar ada apa yang menimpa. Yang ketiga, sentiasa mendirikan solat. Yang keempat adalah infakkan harta yang paling dicintai. Wallahu a'lam. Setakat itu sahaja. Harap dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.